صلاة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الله الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Kita nombor berapa ni? Ya. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar. Makna lebih kurang, bermula kaun itu semuanya gelap, dan sesungguhnya ianya bercahaya apabila zahir hak Ta'ala padanya. Maka barang siapa melihat kaun dan tidak menyaksikan Allah padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau selepasnya, maka sesungguhnya telah padamlah wujud anwar atau cahaya dan terdinding dengannya daripada matahari ma'arif disebabkan awan asar. Ini hari ini kita bercakap tentang kaun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Bermula kaun itu semuanya gelap. Apa itu kaun? Kaun ni kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian alam ni lah. Makhluk pun dia juga. Kaun pun dia juga. Syait pun dia juga. Baharu pun dia juga. Alam pun dia juga. Makna lain daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Allah ni dipanggil kaun. Kejadian-kejadian, kesan-kesan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ni, apa yang kita miliki, apa yang ada kat kita, kekayaan kita, pangkat kita, kedudukan kita, harta benda kita, duit ringgit kita, semua ni kaun-kaun. Jadi kita kena ingat, apa yang Allah bagi pada kita ni, Allah Ta'ala jadikan semua ni untuk membantu kita melakukan ibadat kepada Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa saja yang ada kat kita ni, yang ada di dunia ni, untuk kamu gunakan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Ada motor, senang main masjid. Ada duit, harta benda, senang nak bersedekah. Atau ada rumah, senang nak berehat dan buat ibadat.
Ada pangkat, senang nak buat kerja-kerja Islam. Jadi apa yang Allah jadikan semua ni, Allah suruh kita guna untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita salah guna, dia jadi kacau kita nak buat ibadat lah. Banyak kata benda tak sempat nak main masjid. Kan? Pangkat terlampau besar, tak ada nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Di akhirat besok tuan-tuan tanya, hang siapa tak sembahyang jemaah? Sibuk, harta banyak, jawatan tinggi. Allah panggil Nabi Sulaiman. Sulaiman kata, aku lagi hebat. Dia jadi pemimpin, jadi raja, memerintah dunia. Bukan cakap perintah orang, dia perintah binatang, jin pun dia perintah. Tapi tak tinggal ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang ni pasal apa pula? Aku ni penyanyi popular. Peminat aku ramai. Suara aku sedap. Dengan sebab aku ni popular, tak tempat nak main masjid. Allah panggil Nabi Daud. Nabi Daud kata, suara aku lagi sedap pada hampa. Nabi Daud tuan-tuan, dia kalau baca kitab Zabur, burung tengah terbang jatuh. Dengar dia baca kitab Zabur, burung tengah terbang boleh jatuh, meletup. Hang ada penyanyi, hang menyanyi burung jatuh ada, burung lari lagi ada. Tak ada alasan lah tuan-tuan, tak ada alasan. Kita kena ingat bahawasanya apa yang kita miliki ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk bantu kita buat ibadat. Sebab tu kita kena ambil dia untuk buat ibadat. Bukan kita, jangan dia sampai hijab, dia sampai jadi dinding penghalang kita nak melakukan ibadat. Saya tuan-tuan ada seorang pengurus ladang, namanya Cik Gafur. Dia kenal saya masa jadi general manager di Boat Street, ladang Boat Street dekat Terung. Kemudian dia kena tukar tuan-tuan, dia kena tukar pergi ke Lahad Datu. Lahad Datu tu Sabah. Jadi kebetulan saya balik rumah pak mentua saya ke Sabah. Dia tahu saya balik Sandakan Sabah. Dia mai jemput saya, pergi duduk di ladang dia, dia minta duduk 3 hari. Saya pun pergi lah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, ladang dia beribu hektar. Pekerja ladang sawit tu, ramai. Pagi-pagi tu duduk pergi apa panggil cekrol. Pancekat lah. Ambil nama, tulis pekerja. Ramai kan sikit. Ladang yang begitu luas. Daripada jalan raya tu masuk ke dalam tu saya pun tak tahulah. 10 kali tidur, 10 kali jaga. Tak sampai-sampai lagi, punya luas. Sepanjang jalan tu sawit semua. Tapi saya tengok dia tak ada masalah pun dengan ibadat. Tiap-tiap waktu sembahyang jemaah. Pagi-pagi sebelum subuh dia mai buka masjid, dia tarhim, dia azan, dia jadi imam. Minggu sekali dia pergi Lahad Datu, dia ambil ustaz mai masuk mengajar dalam tu. Tak ada masalah pun. Ni setengah kadang-kadang kita bukanlah luas sangat ladang dia tu. Ada 10 batang pokok getah. 10 batang pokok getah. Tak sembahyang subuh. Hari tu ni ada satu orang, dia telefon saya. Dia kata, ustaz, subuh ni boleh qada tak boleh? Saya kata, apa nak qada pula siapa? Allah ustaz, dia kata saya ni meniaga sayur. Jadi sayur ni dia kata yang lakunya, dia kata dalam pukul 6.30 tu laku lah. Kalau dah pukul 7 lebih tak apa nak laku dah. Habis. Jadi saya nak minta kalau boleh nak qada sembahyang subuh. Hang meniaga berapa kontena sayur? Tak ada lah kontena ustaz, 2 bakul. 2 bakul sayur tinggal subuh. Jangan kita jadikan kerjaya kita, harta benda kita menghalang kita daripada ibadat. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta' rahimahullah ta'ala, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun ni sama ada yang kita miliki atau yang kita tidak miliki, asalnya
kulluhu zulmatun. Dia tu gelap, menggelapkan hati kita, melupakan kita kepada Allah Ta'ala, melalaikan kita beribadat kepada Allah. Wa innama anarahu, sesungguhnya dia boleh jadi bercahaya. Asal kau ni gelap, boleh bercahaya bila zuhurul haqqi fiha, bila zahir di mata hati kamu tentang hak padanya. Kita nampak Allah di sebalik kaun tu. Kita milik kenderaan, Allah bagi. Kita ada harta, Allah bagi. Kita ada pangkat, anugerah Allah. Apa yang kita milik, semua ni kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak macam tu tuan-tuan, kaun yang kita miliki dia tak jadi gelap, dia bercahaya. Oh, ni aku dulu tak ada motor, lah ni aku ada motor, Allah yang bagi kat aku. Kita akan guna motor tu pergi ke masjid buat kebajikan. Aku dulu bukan ni susah kan? Aku dulu susah, orang susah, lah aku dah senang. Siapa bagi aku senang? Allah Ta'ala. Aku syukur dengan kesenangan yang aku milikinya. Jadi harta kita miliki bercahaya. Dulu mana aku ada pangkat, mana ada kedudukan, mana ada pengaruh. Sekarang aku dah jadi ada pengaruh, aku ada kedudukan. Siapa bagi? Allah. Aku akan gunakan jawatan aku untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kaun yang kita miliki ni dah bertukar jadi bercahaya. Tapi kalau kita tak nampak tuan-tuan, kita nampak kederat kita, usaha kita, ini yang jadi masalah dalam hidup kita, yang disebut oleh Al-Imam Ghazali sebagai awaik, penghalang kita buat ibadat. Jangan jadikan dia penghalang. Imam Ghazali sebut antaranya dunia, manusia, makhluk, syaitan dan hawa nafsu. Ni semua penghalang-penghalang kita mengerjakan ibadat. Tapi kita kena ingat hakikat dunia ni. Dunia ni saya baca ayat tadi, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan dunia kat kita untuk bantu kita untuk buat ibadat. Jangan sampai biar dia menghalang kita buat ibadat. Bila dia halang kita? Bila kita kasih kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Jangan cinta dunia, jangan kasih kepada dunia. Kasih kepada Allah. Kasih nak beribadat kepada Allah. Jangan kasih kepada dunia. Pasal apa? Dunia dengan akhirat ni tuan-tuan, dua yang berlawanan. Kita cinta dunia, kita tak cinta akhirat. Kita cinta akhirat, kita takkan cinta dunia. Mana lebih baik? Cinta dunia ke cinta akhirat? Cinta akhirat, negeri kekal yang kita akan pergi. Imam Ghazali kata tuan-tuan, dunia dengan akhirat ni dua yang berlawanan seperti masyriq dan maghrib. Masyriq, matahari naik belah sana. Maghrib, matahari jatuh. Ni belakang saya ni. Kalau kita menghadap muka kita ke masyriq, kita membelakangkan maghrib. Kita menghadap maghrib, kita membelakangkan masyriq. Kalau hati kita menghadap dunia, kita membelakangkan akhirat. Orang yang pulun dunia, tuan-tuan tengoklah akhirat dia tak ke mana-mana. Tapi kalau kita menghadap akhirat, dunia terpaksa berpada-pada lah tuan-tuan. Kita ambil yang halal. Yang haram aku tak mau. Jangan bawa balik rezeki yang haram bagi anak bini kita makan. Tak boleh. Allah pesan, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali dalam menghuraikan ayat ni, dia kata dengan makan yang halal saja boleh buat ibadat. Kalau kita makan benda haram, kita takkan mampu buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah dunia yang halal untuk bantu kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana dunia tak salah. Bukan ada salah dunia. Penyalahgunaan dunia.
Macam orang sebut penyalahgunaan dadah. Dadah tak apa. Saya tuan-tuan dulu jadi storekeeper. Storekeeper, saya jaga store perubatan ni Talin Jaya ni. Medical store, pekerjaan persekutuan punya store. Saya diletakkan tuan-tuan jaga drug. Dalam tu morfin ada, kodin ada, kokain ada. Macam-macam ada tuan-tuan. Tapi dadah ni digunakan untuk buat perubatan. Dalam dos-dos yang tertentu digunakan untuk buat ubat. Tapi kawan ni salah guna. Dia guna untuk berdengung. Yang tu yang tak boleh tu. Senjata tak salah. Pisau kita guna untuk iris bawang, untuk kerja-kerja dapur, untuk kapak kayu. Kalau polis digunakan senjata untuk menegakkan keamanan, tentera dia menggunakan senjata untuk mempertahankan negara. Mujahid menggunakan senjata untuk mempertahankan Islam. Tak salah. Tapi kalau senjata ni ada tangan perompak penyamun, dia guna untuk merompak dan penyamun. Kalau berada di tangan orang yang jahat, dia guna untuk membunuh orang tak tentu pasal. Senjata tak salah. Yang salah orang yang guna tu dipanggil penyalahgunaan. Dunia tak salah. Kalau kita orang Islam semua tak mau dunia, habislah kita. Boleh dunia boleh orang kafir. Tak boleh lah macam tu. Ambil dunia secara halal. Ingat dunia yang kita miliki ni anugerah Allah Ta'ala, guna bagi betul. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun, dunia semua ni asalnya semua gelap. Wa innama anarahu, sesungguhnya dia boleh jadi bercahaya, bertukar menjadi bercahaya. Zuhurul haqqi fihi, bila zahir hak padanya. Kita ingat Allah, semua ni daripada Allah, anugerah Allah. InsyaAllah kita buat begitu. Saya dulu tuan-tuan, orang panggil saya ceramah di kawasan Paya Besar. Paya Besar ni belah negeri Pahang, dekat apa Kuantan Pahang sana tu lah. Saya pergi tuan-tuan, tempat yang panggil saya ceramah tu pondok rupanya. Tok guru dia nama Zul. Saya ingat lagi Ustaz Zul Kifli. Dia sembang dengan saya. Keluasan pondok dia tu tepi laut tuan-tuan, 10 ekar. 10 ekar. Dia cerita kat saya, dia mengaji pasir tumbuh di Kelantan. Kan? Lepas tu tanah pak dia lah. Bila pak dia mati tuan-tuan sekalian, tanah tu jadi tanah pusaka lah. Adik-beradik semua bincang, macam mana tanah ni. Kalau daripada 5 orang 10 ekar, kalau kita bagi 5, dapat seorang 2 ekar. Dapat seorang 2 ekar. Ada juga Cina minta tanah tu, dia nak buat macam hotel lah, tepi laut. Adik-beradik dia kata, Ustaz, bincang. Masa tu saya duduk mengaji, dia kata, di Pondok Pasir Tumbuh. Dia 15 tahun dia mengaji di Pondok Pasir Tumbuh. Adik-beradik bincang-bincang, tanah ni tak usah jual, kita buat pondok. Panggil adik kita balik, buka pondok di sini. Paling tidaknya mak pak kita dapat juga bahagian. Tanah mereka jadi tanah wakaf, buat pondok, pusat pengajian, orang buat ibadat, mak pak pun dapat pahala. Panggil adik dia balik, panggil saya balik, Ustaz, saya balik, saya buka pondok. Oh, ramai orang tuan. Macam mana boleh jadi macam tu? Boleh jadi macam tu pasal dia fikir ini tanah ni kita nak bantu pak kita, mak kita dikubur melalui tanah wakaf ni. Kalau tak fikir tu, dia fikir apa? Kita buat chalet macam. Dia mula fikir chalet tepi laut, chalet lah. Kalau buat chalet tuan-tuan, orang tak masuk juga, macam mana nak bagi orang masuk? Kalau air sejuk, mineral water, siapa nak masuk? Kena masuk arak lah sikit. Dia bola tu. Masuk arak sikit.
Masuk Arab tak masuk juga. Mula nak mengarut. Nak bagi orang ramai-ramai, kita bawa mai Taiwan ke, Hong Kong ke, Thailand punya wanita ke. Dia mula merapu. Tapi tuan-tuan, bila kita ingat ini semua Allah, insya-Allah kita akan buat dengan bentuk yang cukup cantik, mengikut kehendak-kehendak Islam. Itu yang saya fikir tu. Fikir dekat persembangan adik-beradik saya, dengan kak, dengan adik-adik semua. Kalau kita jual tanah ni, jual dapat duit, kita beli, duit habis. Tapi kalau kita buat pondok, buat tahfiz, mak pak dapat juga bahagian. Tu cara fikir. Kita ingat akhirat, ingat Allah Ta'ala, ingat dosa pahala, ingat kebajikan semua ni, dia akan menjadi baik dan menjadi elok. Tak salah. Kita ada jawatan, ingat jawatan ni amanah Allah. Kita guna jawatan membela Islam, bantu orang susah. Kita ada harta, ingat ni anugerah Allah. Kita akan guna dengan cara yang betul. Apa saja kita miliki, tuan-tuan, tak salah. Cuma yang jadi gelap ni, kita lupa Tuhan. Bila kita ingat di sebalik apa yang kita miliki, ada di sana Allah yang bagi kat kita, insya-Allah benda ni semua akan jadi elok. Ini yang dipesan oleh Syekh Ibn Atha'illah. Apa yang kita miliki, ingat Allah Ta'ala, jangan lupa Allah. Ya, nah? Nabi SAW pun kata, seseorang tu tak akan berzina kalau dia ingat Allah. Dia tak akan mencuri kalau dia ingat Allah. Yang menyebabkan orang buat jahat ni, bila dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, faman ra'al kauna, siapa melihat kaun, sama ada kaun itu dia miliki ataupun di luar sana. Tengok alam, langit, bumi, bulan, bintang, tengok makhluk-makhluk Allah Ta'ala, tengok semua-semua ni. Walam yashhadhu fihi, sedangkan dia tidak menyaksikan di hatinya akan dia, yakni Allah. Tengok sesuatu, lupa Allah. Tak patut, tuan-tuan. Dalam satu hadis kursi, Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan fa'ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'araf. Tuhan kata, aku ni asalnya perbendaraan yang tersembunyi. Allah je ada, lain semua tak ada. Yang ada hanya Allah, lain apa pun tak ada. Maka kata Allah Ta'ala, kuntu kanzan mukhfiyan fa'ahbabtu an a'raf, aku suka aku dikenai. Perkara yang paling Tuhan suka, makhluk kenai dia. Fa khalaqtul khalqa, ku jadikan makhluk li'uraf, supaya aku dikenai. Berarti hadis qudsi ni sebut, tuan-tuan, perkara yang paling suka kita kenai Allah. Maka Allah jadikan makhluk supaya kita ambil dalil tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama dulu kata, baharu alam ini. Dulu alam ni tak ada, tuan-tuan. Asalnya tak ada. Kemudian Allah adakan. Maka kita ambil alam ni sebagai dalil adanya Allah Ta'ala. Allah kita nampak tak? Kita tak nampak. Macam mana kita tahu adanya Allah? Alam ni sebagai bukti adanya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ini dalil-dalil tentang kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dia yang menjadikan apa di dunia ini untuk kamu. Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 petala langit, dia juga menjadikan 7 petala bumi. Untuk apa Allah jadikan 7 langit bumi ni?
Yatanazzarul amru bainahunna. Allah mentadbir juga langit dan bumi. Siang, malam, pagi, petang, redup, panas, hujan. Semua ni Allah bagi jadi. Untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala amat berkuasa. Tuhan jadikan alam ni supaya kita ingat yang menjadikan alam ni Allah Ta'ala. Allah kita tak nampak. Betul, kita tak nampak Tuhan, tapi kita nampak dalil-dalil ciptaan Tuhan. Karen nampak tak karen? Tak nampak kan? Tapi kalau tengok kipas memusin, lampu menyala, aircon sejuk, mic deras, maka kita kata karen mesti ada. Dia tak? Tengah-tengah saya duduk bercakap ni, tiba-tiba lampu padam, kipas berhenti, mic ni dah tak berbunyi, aircon dah tak sejuk. Tuan-tuan nak kata apa? Karan tak ada. Tiap duduk sat lagi, menyala balik lampu, kipas memusin, aircon sejuk, mic ni deras. Karan baru ada. Tiap nampak karan? Tak nampak. Macam mana hang tahu karan ada? Lampu menyala, karan ada lah. Kipas mesin tu lah karan ada. Ada tak terbalik? Tengah-tengah saya bercakap, tiba-tiba lampu padam. Karan baru ada. Tak lagi lampu menyala, karan tak ada. Dia otak tergeliat. Dia. Tuan-tuan pergi rumah orang, tuan-tuan tengok satu lukisan melekat di dinding, gambar ayak terjun. Boy, cantik lukisan ni. Macam ayak bergerak. Ayak terjun tu macam bergerak. Dia punya lukis cantik. Apa tuan-tuan fikir? Tuan-tuan akan kata, siapalah pelukis dia ni? Siapalah pelukis? Tuan-tuan akan kata, pelukis ni mesti bijak. Kita kata, tak, lukisan ni tak ada siapa lukis, dia jadi sendiri. Ni gila. Mesti ada orang lukisnya. Tambahlah alam ni teratur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk tepi laut, kerja laut, tuan-tuan tahu. Saya dulu saya ke laut. Kita boleh kira, tuan-tuan. Tengok bulan, kita tahu ni malam 15. Tengok ayak, kita tahu ayak pasang penuh malam 15, malam 30. Kita boleh kira bulan-bulan melalui ayak yang teratur pasang surut dia. Orang kata ayak besar, ayak mati dan sebagainya. Daripada arus pergerakan ayak kita tahu, boleh kira. Ahli-ahli falak tuan-tuan boleh kira. Ni hari ni maghrib berapa? Matahari jatuh jam berapa? Teraturnya perjalanan alam. Takkanlah teratur macam ni, tak ada yang atur. Mesti ada yang atur dia. Siapa dia? Allah. Mana hang tahu? Nabi Muhammad bagi tahu, Quran bagi tahu bahawa pencipta alam ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta', siapa melihat alam tapi dia tak ingat Allah padanya, dia dapat rezeki, dia tak ingat Allah bagi rezeki. Kita ni tuan-tuan sekalian, ada benda yang kita minta, ada benda yang kita tak pernah minta, tapi Tuhan bagi. Saya ni tuan-tuan umur 70 tahun. 70 tahun saya guna buah pinggang. Saya tak pernah minta pada Allah Ta'ala, ya Allah bagilah buah pinggang aku elok. Tuan-tuan tahu apa fungsi buah pinggang? Dia tapih. Makanan yang kita tapih, kita makan tu, yang kita minum, ditapih. Kalau buah pinggang tak tapih, tuan-tuan, apa minum kopi, apa kencing, keluar air hitam. Hitam. Dia tapih.
tetapi gula keluar ayak tu, ayak yang keluar tu ayak amonia yang kotor buang, yang berguna dia guna sana guna sini. Makanan kita protein ke karbohidrat ke apa saja yang kita makan ditapis oleh buah pinggang. Ibarat kita kata macam kereta tuan-tuan sekalian, dia ada penapis. Dia ada penapis. Kalau tak penapis habis rosak enjin kita. Buah pinggang ni kita pakai dah 70 tahun. Boleh pakai elok. Nak tahu tak tahu buah pinggang, hampa pi pusat dialisis. Itu orang teruk buah pinggang dia rosak. Tuan-tuan tengok macam mana. Susah orang buah pinggang rosak. Selang sehari tuan-tuan kena ni. Kena cuci buah pinggang. Tangan ni tempat tapak cucuk tu penuh cucuk. Sekali cuci buah pinggang tu RM300. Seminggu 3 kali. Sebulan 4 minggu. Cuci buah pinggang saja RM3,600. Tuan-tuan fikir punya seksa orang masalah buah pinggang. Kita elok aja buah pinggang kita. Tak teringin ke nak syukur kepada Allah Ta'ala? Pi pula IGN yang tersumbat 3 saluran, 4 saluran, 2 saluran. Kita guna jantung ni 70 tahun pakai jantung ni. Lupa Allah. Ya Allah. Makan rezeki Allah, lupa nak beribadat kepada Allah. Dah lah tak ibadat, derhaka pula tu. Orang tegur marah. Tak habis konsert ni pula. Tak habis konsert ni pula. Hampa ni kok mana? Lupa Tuhan ke? Bumi yang kita pijak ni bumi Allah. Kita menumpang saja di sini. Dah lah ibadat tak mau buat maksiat pula. Apa ke benda hampa ni? Orang tegur marah. Kami punya pasal ya? Kami punya pasal lah. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Hampa buat maksiat, Allah turun bala, semua kena. Allah hantar kita ke dunia untuk buat ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Bila kita sedang kita penumpang di muka bumi ni, barulah kita akan buat ibadat, merendah diri. Jadi orang yang tengok alam ni tapi makna kata hati dia tak ingat Allah Ta'ala. Ada. Bahkan dia kata ni semua jadi sendiri. Law of nature dia kata. Di komuni. Kita orang Islam bila tengok alam, ingat Allah Ta'ala. Ingat Tuhan. Jangan kita lupa Tuhan. Betapa baiknya Allah kepada kita. Kesihatan kita. Orang sakit baru tahu masalah. Ni orang sakit kepala ni, dia kena kanser kepala. Nak buka mata pun tak boleh tuan. Satu hari saya pergi mengajar satu masjid. Orang mai jumpa saya, ustaz. Dia nak jumpa sangat ustaz. Dia tu rajin main mengaji ustaz. Dah 2 minggu 3 minggu dia tak main mengaji. Dia ada masalah kepala, ketumbuhan di kepala. Dia pegang raba-raba saya, pegang tangan saya, ustaz, sakit ustaz. Oi, dia kata. Sakit tu nak buka mata pun tak boleh. Nak buka mata tak mampu. Doktor nak belah kepala. Dia punya harapan 50-50. Doktor kata 50-50. Mungkin mati, mungkin boleh. Dia tak mau belah, balik rumah dia kata. Esok tu saya dapat telefon, dia mati. Meninggal dunia. Kita yang sihat tak teringin ke nak syukur pada nikmat Allah Ta'ala? Syukurlah tuan-tuan. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu kufur, azab aku amat pedih. Jangan jadi macam ni. Tetapi kata Syekh, siapa tengok alam ni tapi dia tak ingat Allah Ta'ala pada alam ni, au indahu, atau di sisinya. Kita buat apa semua di sisi kita Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Jadi kita ingat Allah, minta pertolongan Allah, bantuan Allah. Bila nak tidur tu tuan-tuan sekalian,
doa pada Allah, boleh bangkit sembahyang tahajud. Bila kita sedang tanda syukur kita, baca doa, sebut nama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Tidur tu macam matilah tuan-tuan. Kita jaga hidup balik. Wa ilaihin nusyur, kepada dia kita akan dikembalikan besok di padang mahsyar. Ingat macam tu. Syukur pada Allah yang bagi kita tidur dan bagi kita jaga. Tuan-tuan baca doa ni. Nabi kata, bila kita tidur tuan-tuan, pejam mata tidur, syaitan ikat kita dengan 3 tali. 3 tali. Bila sedang-sedang kita sebut nama Allah, baca doa bangkit tidur tu, tali ni terputus satu tuan. Satu tali dah terputus. Tuan-tuan terus ambil uduk. Bila tuan-tuan ambil uduk, terputus tali yang kedua. Tuan-tuan terus pergi semayang. Usalli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Putus tali yang nombor 3. Hari itu alhamdulillah, syaitan tak ada kuasa untuk menguasai tuan-tuan pada hari itu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh buat macam tu? Sedap-sedap tengok jam pukul 4. Syaitan kata apa? Awal lagi, tahajud pukul 6 pun ada, tidurlah balik. Kita tarik selimut tuan-tuan, perkemah tidur kita. Syaitan ikat lagi kejap. Tak lagi orang azan, as-salatu khairum minan naum. Kita gaya nak makan, syaitan mai. Lah, baru azan, qamat dah lagi. Tidur balik. Dia perkemah tadi nombor 2. Tak lagi dengar orang qamat, Allahu Akbar. Kita gaya nak makan, syaitan mai. Lah, pagi ni pagi Jumaat, tu imam baca surah Sejadah panjang. Kita tarik selimut, syaitan perkemah 3-3. Habis kita tuan-tuan. Ingat, jaga dan tidur ni nikmat Allah. Ada orang tuan-tuan sekalian tak boleh tidur. Tuhan tak bagi dia tidur. Dia kena sakit, penyakit, tak boleh tidur. Mati jangan buat pasal. Orang telefon saya, ustaz dengar cerita pak mentua ustaz mati. Sakit apa? Baru mati. Sakit apa? Sakit tak boleh tidur. Sehari tak apa tuan-tuan, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu tak boleh tidur. Makan tak lalu. Betul tuan, makan tak lalu. Lama-lama mati. Mati tak boleh tidur. Kita alhamdulillah lah tuan-tuan. Naik motor tidur, bawa kereta tidur, bersembah pun tidur, mengaji pun tidur. Ustaz punya ceramah, faham bapak, dia tersengguk-sengguk. Tidur satu nikmat dengan buat pasal. Tapi kita lalu boleh tidur, tak nampak dia nikmat. Jadi macam-macam nikmat yang Allah anugerah kepada kita. Jadi yang kita boleh buat ibadat, Allah bantu. Allah di sisi kita, makna Allah tu bantu kita. Boleh tidur, Allah bagi kita tidur. Boleh jaga, Allah bagi kita jaga. Kita boleh buat tu buat ni, semuanya Allah. Tapi siapa melihat kaun dapat nikmat, dia tak nampak nikmat yang dia kecap tu bersama-samanya adalah Allah. Atau qablahu au ba'dahu, ataupun sebelumnya dan selepasnya. Makna sebelum kita Allah Ta'ala, lepas kita yang ada hanya Allah. Sebab itu kita bergantung hati hanya kepada Allah. Lepas ni kita nak mati,
Dulu kita dah kecap nikmat Allah sampai sekarang. Dulu kita tak ada. Mak kita beranakkan kita. Nikmat tu kata ulama, nikmat ijad nama dia. Nikmat ijad. Ijad ni nikmat diadakan. Dulu kita tak ada, Tuhan yang bagi ada. Kita dah mengecap satu nikmat, namanya nikmat ijad. Bila kita ada, kita kecap lagi satu nikmat, namanya nikmat imdad. Meneruskan ada. Meneruskan ada. Saya sekarang ni dah 70 tahun. 70 tahun saya menikmati nikmat imdad nama dia. Kalau tak ada nikmat imdad ni tuan-tuan, mak kita beranak, kita mati. Seminggu dua, kita mati. Ada orang mati. Beranak-beranak seminggu mati, 2 minggu mati. 5 tahun mati, 10 tahun mati, 20 tahun mati, 30 tahun mati. Kita dah 70 tahun tak mati-mati lagi. Makna kita dah mengecap satu nikmat, namanya nikmat imdad. Nikmat ni kalau terputus sesaat saja, kita tak ada. Jadi kita minta supaya umat kita panjang lagi, boleh buat ibadat banyak lagi. Kita rasa banyak lagi yang kita tak selesai kerja buat kita. Minta umat panjang, kesihatan untuk kita buat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat alam, menikmati alam, kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, faqad a'wazahu wujudil anwar. Maka makna kata padamlah daripada wujudnya cahaya mata hati kita. Hati kita tak bercahaya, duduk dalam gelap teraba-raba, tak dapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita lupa Tuhan yang bagi nikmat kepada kita ni. Duduk teraba-raba itulah kita tengok tak nampak jalan ke arah kebajikan. Nikmat tu tak boleh diguna untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah sangat-sangat tuan-tuan. Sedangkan dunia ni tempat buat ibadat. Jangan fikir nak mati esok baru nak semayang. Dalam kubur tak ada semayang. Nak semayang di dunia ni, duit banyak nak sedekah, dalam kubur dah tak boleh sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Tu kita bercakap bila kita dekat-dekat nak mati. Bila nak mati tuan-tuan, baru kita insaf, baru kita sedap. Kita merayu kat Tuhan, laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah Tuanku, kalau kau panjangkan umur aku sikit pun jadilah, fa asaddaqu, aku nak bersedekah. Wa akum minas solihin, aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid, aku nak mengaji, aku nak sembahyang berjamaah. Terlewat dah tuan-tuan. Ini yang orang kata menyelesai dulu pendapatan, selesai kemudian tak berguna. Mari kita menyelesai dulu. Kita muhasabah diri kita. Perjalanan jauh tuan-tuan, bukan dekat. Perjalanan yang tak bertepi. Masuk saja kubur tuan-tuan, suasana dia berlainan terus. Seorang diri. Siapa pun tak boleh tolong. Kita aja tuan-tuan. Masa tu baru kita kata Allah, kalaulah menyesal tuan-tuan. Orang tak beribadat akan menyesal. Allah jadikan dunia ni bukan untuk kita lupakan dia. Allah jadikan dunia ni untuk bantu kita untuk buat ibadat. Kita kena fikir yang tu. Jangan kita gunakan dunia ni untuk bersonok-sonok, berpoya-poya. Kematian boleh berlaku bila-bila masa. Ada kawan tuan-tuan sekalian, dia duduk di Batu Maung. Dia kerja kawasan industri. Bayar lepas ke apa kat situ? Itulah. Dia nak balik lepas kerja, nak balik, dia bawa kereta Kelisa. Dia orang ni, orang Bukit Merah, Semanggui. Dia kahwin dengan orang Batu Maung. Dia duduk di Batu Maung. Masa lintas tu tuan-tuan, jambatan kedua tu, dalam pembinaan masa tu, masa dia lintas jambatan tu, tiba-tiba konkrit tu jatuh.
Konkrit tu jatuh tuan. Hempap kereta dia. Di Pulau Pinang ni tak ada keren yang boleh angkat konkrit tu. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Tuan-tuan lupa. Konkrit jabatan kedua tu jatuh. Tu tunggu keren pada Petaling Jaya main angkat. Dia pun tak sangka, siapa pun tak sangka. Lalu bawah tu pong, konkrit jatuh, mati. Mati mengejut tuan-tuan. Dia pun tak sangka nak mati. Kalau itulah kena kat kita, cukupkah amalan yang kita buat ni untuk kita bawa balik akhirat? Tuan-tuan tak boleh tunggu lama. Kena segera bertaubat, buat ibadat betul-betul sebagai persiapan untuk balik. Ingat pesan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Ad-dunya salah satu ayyam. Dunia ni ada 3 hari ya. Nabi Isa suruh kita kira dunia 3 hari, jangan kira banyak-banyak. Pertama, amsi madha. Hari kemarin dah terlepas. Ma biyadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Hari kemarin, hari apa kemarin? Hari Isnin. Berapa bulan? 23 bulan. Dah terlepas. Apa pun dah tak ada kat kita. Hari kemarin apa pun dah tak ada dah. Hari kemarin terlepas. Kalau kemarin kita buat kebajikan, alhamdulillah. Kalau kemarin kita habiskan hari kita dengan sia-sia, rugi ya amat sangat. Apatah lagi kalau kemarin kita buat maksiat. Hari kemarin takkan datang balik dah. Menangis yang mata darah. Nak hari kemarin tak jumpa dah. Kemarin confirm bukan kita punya, kata Nabi Isa. Wa ghadan, hari besok, la tadri atudrikuhu amla. Hari besok kamu belum pasti kamu boleh jumpa atau tidak hari besok. Besok belum tentu kita punya tuan-tuan. Kita langkah kaki kita yang kiri, mungkin tak sempat langkah kaki yang kanan, ajal ambil kita. Okay tuan-tuan. Kita makan sebiji kurma, mungkin tak sempat telan, maut datang jemput kita. Tuan-tuan, ni mungkin malam ni kita tidur, malam ni kita mati. Banyak orang mati tengah tidur tuan-tuan. Banyak orang mati tengah tidur. Pada orang mati, kawan saya tengah tidur, kena tarik, kena serangan jantung, mati. Allah Rabbi ya Karim. Jadi besok belum tentu kita punya. Kemarin confirm bukan kita punya. Mana hari kita? Wa yaumun anta fihi fagtanimhu. Hari yang kamu ada padanya, rebutlah. Hari ni rebut. Nak mangkit tahajud, mangkit malam ni. Nak baca Quran, baca malam ni. Nak istighfar, istighfar malam hari ni. Jangan tunggu sampai bila tuan-tuan. Kerana kita tak tahu bila ajal kita. Kita sendiri pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi kalau kita lupa Tuhan, dengan sebab diganggu oleh harta benda kita ni, maka hati kita dah tak percaya. Hati kita tak bersinar, tak nampak jalan arah tuju nak kembali kepada Allah. Apa berlaku? Wa hujibat anhu, yang mendinding dengan dia itu syumuzul ma'arif bisuhubil asar. Diibaratkan oleh Syekh Ibn Atta, ma'arif, makrifat mengenai Tuhan ni sebagai syamsun, bagai matahari. Terang sangat tuan-tuan. Makrifah ni terang, jelas. Kita mak kita beranak, apalah kita ni. Pak kita pun buruh biasa aja kerja. Mak kita jual cucuk di tepi jalan. Hidup pun susah. Tiba-tiba lah ni kita jadi senang. Siapa bagi kita senang? Allah. Terang kan? Terang nampak. Tapi benda yang terang ni tak nampak. Matahari yang terang tu tak nampak. Pasal apa? Dilindung oleh awan-awan. Diibaratkan oleh Syekh Ibn Atta, awan-awan. Awan apa? Awan asar. Yang Tuhan bagi kita tu jadi macam awan.
Dunia kita dapat pangkat, harta benda, duit ringgit, jadi macam awan, melupakan kita kepada Allah. Jangan biar sampai teratur. Ingat, apa kita dapat? Anugerah Allah. Aku akan gunakan untuk Allah, untuk Islam, untuk buat kebajikan, untuk kebahagiaan aku di akhirat besok. Macam tu punya fikir, baru hati kita bercahaya. Kalau lupa Tuhan, hati kita gelap, teraba-raba. Teraba-raba di dunia, tak boleh buat ibadat. Di akhirat kita lebih lagi teraba-raba. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini ialah, tuan-tuan, nasihat Syekh Ibn Atta, bukan salah dunia, salah kita yang mentadbir dunia itu. Salah kita, bukan salah senjata. Senjata tu bagus, kita gunakan untuk membela Islam, membela Rasulullah, membela menegak keadilan. Tapi yang salah kita, ambil senjata tu untuk merompak dan menyambut. Itu silap kita, bukan silap senjata. Dunia tak salah apa-apa. Yang salah kita yang mengendalikan dunia kita tu tak kena cara. Tu saja cerita dia. Saya rasa maksud saya sampai kot. Tuan-tuan pun saya rasa boleh faham. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya berunduk, sekali lagi tuan-tuan, nak minta lagi bantuan tuan-tuan untuk menyiapkan pondok saya di Pulau Pangkok tu. Setakat ni saya ingat dah, alhamdulillah dah 70 ke 80% dah. Yang kasak-kasak tu nampaknya alhamdulillah. Tinggal lagi asrama dengan kelas pelajar saja. Tengah duk buat. Rumah guru 6 biji. Saya ingat dah 95% dah siap. InsyaAllah kerja-kerja akhir lah. Begitu juga surau pun dah siap, kantin pun dah siap, tandas lagi-lagi perempuan pun dah siap. Tinggal asrama dan kelas pelajar yang lagi, insya-Allah. Saya ingat sekitar 20%. 20% banyak tuan. Kira-kira gaji tukang lah semua dekat 300-400 ribu lah. Walaupun 20%. Tapi tak apalah, setakat ni baru-baru ni dia pun bagi tahu saya. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz buat video. Kemudian dia pergi ambil gambar sekolah saya tu, gambar tepi laut semua dia ambil. Lepas tu dia suruh saya cakap, depa lah buat aku kerti. Ambil gambar saya, dia buat dekat tu, masuk Facebook. Lepas masuk tuan, alhamdulillah dapat panggilan banyak tuan. Panggilan banyak. Kami panggil Ustaz ni bukan siapa, nak pasti saja. Sekarang ni skamer Ustaz banyak sungguh. Nak pasti sungguh. Alhamdulillah, betul saya kata. Apa pi Pulau Pangkok, naik van, pi Teluk Nipah, tanyalah pondok Ustaz Siddiq. Semua orang boleh tunjuk, dia kata, insya-Allah. Lepas tu satu orang tuan-tuan, dia telefon saya. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak buat sumbangan ni. Apa lagi tak cukup? Saya kata, banyaklah tak cukup. Saya nak beli barang Ustaz. Kira-kira saya nak bagi sumbangan 50,000 dia kata. Saya dengar 50,000 tu terkejut. Ustaz dia kata pi hardware tu apa Ustaz nak beli, Ustaz beli. Saya bayar 50,000. Lepas tu saya buat seria, dia tak bayar aku nak ambil dia mana. Duk fikir dia. Tapi nampak gaya bercakap tu beria-ria. Saya pun bawa tukang pi hardware. Beli barang apa semua. Lepas tu hardware pun hantar Pulau Pangkok. Jumlahnya 59,000. Lepas tu dia minta akaun tukang tu, akaun hardware. Dia bayar 50,000. Saya kena bayar 9,000 je lah. Kira yang kasak-kasak tu semua dah ada. Bumbung, besi, bumbung, semua boleh kata banyak yang ada. Yang tinggal ni kecil-kecil je. Yang besar lagi nak bayar ni upah tukang lah. Tukang ambil tuan-tuan sehari 150. Bangla. Dia kerja sampai malam. Dia pun kerja sungguh sampai malam. Dia duduk itu kerja. Alhamdulillah, tu yang progres dia tu cepat. Tinggal surau dengan asrama. Surau asrama pun bumbung dah semua naik. Kerja-kerja plaster, pasang mozaik dan sebagainya lah. Jadi saya tengok. Saya kata insya-Allah tahun ni, tahun depan, awal tahun depan rasanya boleh ambil pelajar-pelajar lah. Kita pun dah keluar borang apa semua untuk mengambil pelajar untuk tahun depan. Pasal apa? Saya kata kalau sekiranya
Asrama tak siap, kita boleh pakai rumah guru dulu. Buat sebagai asrama pelajar, sebagai sementara insya-Allah. Jadi itulah sumbangan tuan-tuan semua. Saya ucap banyak terima kasihlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan, rahmati tuan-tuan. Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan. Sama-sama kita buat kebajikan. Kerana Allah Ta'ala mudah-mudahan ini semua akan kita dapat besok hasilnya balasan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.